Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الرحمة المهداة والنعمة المستاه والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya sama-samalah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala, kerana dengan limpah kurnianya sama-sama kita pada malam yang berbahagia ini sama-sama dapat kita berkumpul untuk kita sebentar tadi kita tunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita seperti biasa duduk seketika untuk mengisi ruang waktu yang ada ni dengan kita kembali menyambung perbincangan kita daripada hadis yang ke-13, daripada hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, iaitulah hadis yang bertajuk mengasihi sesama Islam. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mengasihi saudaranya seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi hadis yang ringkas yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu ni, pada pertemuan yang lalu kita dah bincangkan tentang sedikitlah berkait dengan sirah zatiyah ataupun biografi perawi hadis ni, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana beliau ni merupakan orang yang berkhidmat kepada Nabi. Cerita dia bila ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah, ibu dia Ummu Sulaim menghantar dia ni kepada Nabi SAW untuk dia berkhidmat. Dia berkhidmat kepada Nabi SAW. Dan dia ni seorang yang punya banyak kelebihan lah. Kita tak berulang balik sebab benda tu kita dah cerita sebelum ni. Jadi apa yang nak dibincangkan ialah kita malam ni kita nak sambung balik perbincangan kita daripada hadis ni, yang mana kita dah terangkan sebelum ni maksud hadis yang bermaksud tidak beriman seseorang di kalangan kamu sehingga dia mengasihi saudara dia ni, iaitu saudara seagama dia. Bukan setakat adik-beradik dia lah, bukan setakat anak beranak dia lah, tetapi seluruh umat Islam, sehinggalah dia mengasihi saudara dia ni sama seperti dia mengasihi diri dia sendiri. Jadi kebetulan pula sekarang ni tengah sedang berlaku pergolakan di Palestin, berbetulan dengan hadis yang kita baca inilah. Jadi sedikit sebanyak kita dapat menilai sejauh mana keprihatinan kita ataupun sejauh mana keimanan kita ni dengan mengukur bagaimana keprihatinan kita terhadap saudara seagama kita yang di Palestin sekarang ni, yang sebenarnya bukan baru hari ni, bukan baru hari ni bergolak. Dia dah dijajah oleh Israel ataupun Yahudi ni selama puluhan tahun dah puluhan tahun mereka ni dijajah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, maksud hadis ni tidak beriman seorang di kalangan kamu ni bukan bermaksud orang yang tak bila mana dia tak kasih kepada saudara dia ni, bukanlah bermaksud dia ni tidak beriman, tetapi menunjukkan kurangnya iman dia, tidak sempurnanya iman dia ni, bila mana dia tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa kasih kepada saudara seagama dia, terutama bila mana saudara seagama kita ditimpa musibah, lalu kita tidak rasa apa-apa dan kita menganggap tu bahagian dia, tu masalah dia, bukan masalah kita. Jadi ni orang kata suatu benda yang tak sepatutnya kita orang beriman ni rasa. Dan juga kita dah cerita juga sebelum ni kisah seorang yang Nabi SAW beritakan kepada dia melalui seorang ulama di Yaman tentang dia ni diberitakan sebagai ahli syurga. Nabi suruh beritahu kepada orang ni, dengan sebab lelaki ni dia prihatin terhadap jiran dia yang janda,
dengan sentiasa memberi bantuan kepada dia selepas kematian suami jiran dia. Jadi tu nak cerita besarnya keadaan seseorang yang dia prihatin terhadap saudara seagama dia. Kemudian berkata pengarang yang ketiga, Abu Zinad berkata secara mafhumnya hadis ini menyatakan hak persamaan. Kerana sebenarnya manusia itu mempunyai sifat mengutamakan diri kerana sifat manusia melebihkan diri sendiri. Jika seseorang memperlakukan orang lain seperti memperlakukan kepada dirinya sendiri, maka dia berasa dirinya berada di bawah orang yang diperlakukannya itu. Maksudnya secara mafhumnya hadis ni dia nak cerita tentang kesamaan kita ni, bukan kesamarataan, bukan sama rata cerita lain. Ni nak cerita tentang persamaan kita dengan muslim yang lain, kita dengan saudara seagama kita yang lain ni tuan-tuan. Dia umpama satu tubuh. Tak? Nabi sebut dalam hadis yang lain, perumpamaan orang beriman ni dia seumpama satu tubuh. Tak? Bila mana satu anggota yang lain sakit, maka anggota yang lain pun turut berjaga malam, tak boleh nak tidur sebab dia sakit. Tak? Macam kita, kalau kita sakit gigi, tak boleh nak tidur. Padahal sakit tu gigi bukan mata kita, faham tak nak tidurnya. Tapi mana nak cerita itulah gambaran ikatan muslim ni. Dia sesama dia ni seumpama satu jasad. Kalau satu hok berasa sakit, hok lain berasa belaka. Jadi hadis ni secara tidak langsung dia menerangkan tentang kesamaan ataupun persamaan kita dengan muslim yang lain. Kita seumpama satu anggota badan, dan kita tidak perlu merasa bila kita melayani orang lain, tak, kita layan orang lain ni lebih pada kita, maka kita berasa seakan-akan kita ni koman, seakan-akan kita ni hina daripada dia. Dia tak perlu rasa demikian. Dia orang beriman ni, dia sentiasa rasa kasih sesama dia. Bila dia melayan saudara dia, maka seakan-akan dia melayan diri dia sendiri. Tapi lumrah sifat manusia ni tuan-tuan, dia masing-masing orang ni memang dia ada suatu sifat yang dikatakan penting diri sendiri. Kalau kebaikan dalam bab sesuatu kebaikan, maka dia nakkan kebaikan tu hanya untuk diri dia sahaja. Bahkan kalau dia melayan orang lain dengan baik, setengah-setengah orang ni dia rasa macam dia ni diperlakukan jadi macam hamba pula. Jadi kadang-kadang ada setengah orang ni gitu. Tak? Kalau dia ni kena buat baik ke orang, maka dia rasa warna main pijak kepala. Warna buat aku macam orang gaji. Jadi ni orang kata antara sikap ataupun perasaan yang tak sepatut wujud dalam diri seorang muslim. Umpama bila mana seseorang, bila mana dia berkhidmat untuk rumah Allah Ta'ala, kadang-kadang dialah, memang bagus, dialah cuci tandahnya, dialah yang bersihkan halaman masjid surga apa semua. Tapi lama kelamaan dia berasa seakan-akan macam dia ni kena buli dia orang. Dia ditimbul perasaan, faham tak? Dia timbul perasaan tu. Jadi seakan-akan dia ni dilayan tidak adil. Walhal benda tu kita berkhidmat, kita melakukan khidmat kepada orang yang beriman, tak? Maka dia seumpama kita berkhidmat untuk diri kita sendiri. Itu sepatutnya orang kata yang perlu ada dalam hati kita. Jadi tak perlu sebenarnya bila kita berbuat baik kepada orang, kita tak perlu rasa kita ni hina. Kita tak perlu rasa bahawa kita ni seakan-akan dibuli. Kerana perbuatan-perbuatan amal kebaikan yang kita buat ni semuanya mendatangkan pahala. Allah Ta'ala janjikan pahala. Dan Allah Ta'ala adalah sebaik-baik pemberi ganjaran. Dan tidak ada yang memberi ganjaran melainkan Allah Ta'ala. Walaupun mungkin pada zahir nampak macam manusia beri kita gaji, manusia beri tu, manusia beri kita ni. Itu zahirnya tuan-tuan. Tetapi hakikat benda tu sebenarnya datang daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bila dia nak membalas kebaikan hamba-hamba dia, dia boleh beri dalam pelbagai cara. Kadang-kadang diberi melalui rezeki yang tak disangka-sangka. Ini cara Allah Ta'ala memberi kebaikan, membalas kebaikan hamba-hamba dia. Kadang-kadang disimpan kebaikan ni dengan balasan di akhirat. Dan wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat ni Allah Ta'ala kata lebih baik dan lebih kekal lagi. Jadi setiap kali kita berbuat suatu amal kebaikan, walaupun mungkin dia satu sudut nampak macam kita ni kena buli dia orang, tak? Macam kita ni diperhambakan orang, macam bukan pun sebenarnya, tapi nampak macam gitu. Kita kena ingat setiap kebaikan kita ni dibalas kebaikannya oleh Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan, pernah satu ketika Ali Zainal Abidin, cucu Nabi SAW, pernah satu ketika bila dia ni pergi mandi, tak? Pergi mandi dekat rumah awam, ataupun hari ni kita panggil sauna lah, sauna. Jadi bila dia mandi tu,
Oleh kerana kulit dia ni agak hitam. Ali Zainal Abidin ni tuan-tuan seorang yang punyai banyak kelebihan sebenarnya. Dia ni antara kelebihan dia tuan-tuan, dia bersedekah dalam keadaan sembunyi. Tuan-tuan, Ali Zainal Abidin ni, dia cerita dia, suatu hari dia mandi dekat sauna ni, dekat rumah mandi awam ni. Tapi oleh kerana rupa dia ni, kulit dia ni gelap, hitam sikit, jadi orang ingat dia ni hamba. Faham tak? Orang ingat dia ni hamba. Jadi ada seorang lelaki ni hok masuk mandi sama dekat situ. Dia suruh, dia panggil Ali Zainal Abidin ni dia panggil, "Wahai hamba, mai sini." Jadi Ali Zainal Abidin dia cakap banyak gigih je orang panggil. Dah lah panggil dia tu hamba, walah dia ni orang merdeka, dia bukan hamba. Lepas tu disuruh Ali Zainal Abidin ni supaya gosok belakang dia. Gosok belakang dia ni lah, beruh apa semua. Jadi Ali Zainal Abidin dia cakap banyak, dia buat je. Dia buat macam seakan-akan tu pekerjaan dia. Jadi lelaki ni seronok lah, ada orang tukang mandi ke dia apa semua. Macam budak-budak jadinya, suka. Tiba-tiba ada seorang yang masuk dalam tu, dikenal dengan Ali Zainal Abidin ni. Dia marah lelaki ni, "Celaka mu ambil ke cucu Nabi tu." Jadi lelaki ni kejut. Dia tak tahu, dia ingatkan orang ni, orang kata hamba biasa, rupa-rupanya cucu Nabi. Jadi dia beradang minta maaf. Tapi Ali Zainal Abidin kata tak apa, tak ada masalah. Dia terus mandikan orang tu. Maknanya dia tak merasakan dia ni diperhambakan. Dan tuan-tuan, ada satu kisah Ali Zainal Abidin ni juga, bagaimana sifat kedermawanan dia ni disembunyikan sehingga orang tak tahu, melainkan lepas dia mati. Dia ni kerja keras, ni orang kata buat kerja berat sehari-hari lah, sehingga tapi orang tak pernah tengok dia bersedekah. Jadi sampai kadang-kadang ada orang mengkritik dia, orang yang tak tahu cerita dia ni mengkritik dia. Dia kata, "Mu ni kerja pagi petang siang malam, kata macam kekubar kerja, mana teruk kerja tu, tapi tak bersedekah, mana kedekut dia ni." Jadi tuan-tuan, bila Ali Zainal Abidin tidak jawab, orang kata benda ni dia jawab, dia senyap je. Cuma selepas dia mati, selepas kematian dia, tukang mandi jenazah dia berasa atas belakang dia ni, kulit belakang dia ni keras berkematu, macam dia ni pernah pikul benda berat. Dan seminggu selepas dia ni mati, rumah-rumah janda, rumah-rumah ada anak yatim ni mengadu ke laporan. Dulu masa dia hidup tak pernah berlaku benda tu. Lepas dia mati, orang ngadu lapor. Rupa-rupanya sepanjang Ali Zainal Abidin hidup, dia bekerja, hasil daripada pendapatan dia beli gandum. Dia beli gandum, dia beli barang-barang makanan. Bila waktu malam, dia akan pikul gandum dan barang-barang makanan ni, dia letak di depan pintu rumah-rumah anak yatim semua. Dia letak depan rumah anak yatim, rumah janda semua. Sehingga mereka ni bila bangun pagi, tengok ada makanan orang sedekah. Tapi tak tahu siapa. Lepas dia meninggal, baru tahu rupa-rupanya dia lah selama ni. Dan bila tukang mandi jenazah tu tanya, pasal apa belakang dia ni orang kata jadi keras berkematu. Jadi dia kata, itulah pekerjaan dia sehari-hari. Setiap malam dia akan pikul bunyi makanan untuk diagih-agihkan depan pintu rumah orang fakir, miskin, janda, anak yatim semua. Ni nak cerita sifat dermawan dia, tapi orang tak tahu. Jadi tuan-tuan, bagaimana sifat sebegini, sifat yang mulia sebegini dia boleh ada pada Sayyidina Ali Zainal Abidin ni. Ini tidak lain dan tidak bukan kerana dia ada perasaan kasih kepada saudara seagama dia. Dan bila mana dia melayan saudara seagama ni, dia tidak merasakan bahawa dia ni diperhambakan. Dia tidak merasa bahawa dia ni macam kena belidak. Tapi dia buat benda tu kerana Allah Ta'ala. Dan kerana dia yakin dengan ganjaran, janji dan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita kalau janji dengan manusia ni tuan-tuan, banyak mana hok benar, banyak mana hok pelawak. Biasanya banyak pelawak pada hok tu. Janji-janjilah. Tapi kadang-kadang ada setengah janji tu betul, tapi kebanyakannya pelawak. Kebanyakannya tak ditunaikan. Apa sahaja janji. Bukan kita kata semua orang ni bersifat mungkin janji, tapi kebanyakannya gitulah. Tetapi Allah Ta'ala la yukhliful mi'ad.
Allah Ta'ala ni tak pernah memungkiri janji-janji dia. Benda hok dia janji gitu, hok tu orang tu akan dapat. Kalau Allah Ta'ala janjikan kebaikan untuk orang tu, maka orang tu akan dapat kebaikan. Dan kalau dia melakukan kejahatan dan Allah Ta'ala janjikan balasan dia, bala dan balasan lah dia akan dapat. Jadi Allah Ta'ala ni tuan-tuan, sebaik-baik pemberi ganjaran. Tak ada manusia, tak ada makhluk lain yang boleh memberi ganjaran kebaikan sebaik Allah Ta'ala beri kepada kita. Jadi bila mana kita berbuat satu kebaikan, kita kena yakin bahawa yang memberikan balasan ni ialah Allah Ta'ala. Dan kita juga kena berusaha menjadi Muslim yang baik, sahabat yang baik kepada saudara seagama kita. Sebab tu dalam kitab Ihya, Imam Ghazali menjelaskan ada 3 macam peringkat saudara ataupun kawan ni. Ada 3 peringkat. Ni nak cerita peringkat orang baik. Ni orang-orang baik, bukan kata orang jahat Ni orang-orang baik. Peringkat yang pertama, maknanya orang yang paling rendah sifat bersahabat dia ni, kebaikan dia dalam bersahabat ni, ialah orang yang yang membantu saudara dia setelah dia dahulukan diri dia. Ni bukan dia tolong, dia tolong, tapi kok mana-mana dia kena sesah hak dia dulu. Ada lebihan daripada hak dia, maka dia akan tolong pula orang lain. Baik orang tu, tolong orang, dia akan baik. Tapi maknanya orang ni pertama sekali dia akan dahulukan diri dia dulu. Dia akan sempurnakan keperluan-keperluan dia. Ada lebihan daripada tu, baru dia bantu saudara dia. Ni peringkat pertama, jenis pertama dalam berkawan. Dan yang kedua yang lebih baik sedikit ialah orang yang dia sama-sama mendahulukan diri dia dengan kawan dia. Maknanya bila dia dan kawan dia memerlukan, ada keberhajatan pada suatu perkara, dia tidak hanya tidak mendahulukan diri dia, tapi dia akan tanya juga kawan dia perlu tak. Maka dia akan sama-sama penuhi keperluan diri dia dan juga kawan dia. Ini peringkat yang kedua, golongan yang kedua dalam bersahabat. Hak ni lebih baik sikit daripada yang pertama tadi. Hak pertama bukan tak baik. Hak tak baik ni hak jenis tak cara langsung. Tu memang tak baik lah. Hak tu memang tak patut pun. Tapi hak pertama ni bukan tak cara. Dia cara. Cuma selepas hak dia. Yang kedua, dia sama-sama cakna. Dia cakna kepada keperluan dia, dan dalam masa yang sama dia juga cakna kepada keperluan saudara dia. Adapun yang ketiga, Imam Ghazali kata, yang paling baik ialah orang yang mendahulukan keperluan saudara dia lebih daripada diri dia sendiri. Dia susah, saudara dia pun susah. Masing-masing perlukan duit, masing-masing perlukan barang belaka. Tapi diberi apa yang ada pada diri dia, diberi untuk saudara dia dulu. Bila saudara dia dah kata selesai keperluan, maka baru dia selesaikan yang dia punya. Ini peringkat yang ketiga. Ini yang paling tinggi lah. Maknanya orang yang mendahulukan kebaikan untuk orang lain berbanding dengan diri dia. Bukan dia tak perlukan kebaikan tu, dia perlu, tetapi didahulukan, dia mengutamakan orang lain. Tapi tuan-tuan, sebagaimana Imam Atha'illah As-Sakandari sebut dalam kitab Hikam dia, mendahulukan orang lain dalam bab ibadat adalah makruh. Adapun dalam bab yang lain dituntut. Maknanya kalau dalam bab nikmat, kita boleh mendahulukan orang lain. Macam kalau kita pergi makan kenduri, kita beri orang lain ambil lauk, ambil nasi dulu. Faham? Ataupun kalau dalam bab-bab yang lain, bab dapat wang ihsan ke, dapat beri ke, kita beri orang lain dulu. Biarlah orang lain selesai dulu. Kita kemudian sikit pun tak apa. Tapi dalam bab ibadat, kalau dahulukan orang lain, makruh. Maknanya umpama kalau dalam sah depan, kita mendahulukan orang lain, kita boleh mari depan, tapi kita orang lain yang dulu depan. Makruh perbuatan. Sebab kita membenarkan orang lain dalam bab ibadat, tuan-tuan, makruh kita membenarkan, kita membiarkan orang lain merebut kebaikan. Sebab dalam bab ibadat masing-masing kena rebut kebaikan. Tapi biasa gitulah dah. Kalau bab semayang sah depan, sebenarnya orang tak berapa nak pergi mana. Ia rela jalan lambat-lambat, sah kedua, sah ketiga apa. Sebab benda kalau depan ni takut kena tolak jadi imam. Walau kadang-kadang tu imam dia pada segi tu. Jalan lambat aku. Walhal Nabi sebut kelebihan semayang di saf hadapan ni dah. Maknanya Nabi kata kalau kamu tahu kelebihan, kalau kamu tahu kelebihan ni saf di hadapan ni,
nescaya kamu sanggup cabut undi. Maknanya kalau kita masing-masing tahu besarnya pahala sah depan ni tuan-tuan, kita akan sanggup cabut undi. Siapa pergi sembahyang dulu depan? Tapi dok, siapa kadang-kadang Tok Imam kena suruh, dok, kena peringat, penuhkan saf di hadapan. Muat lambat itu, eret itu. Jadi macam eret 10 hotel di belakang dok. Ini punya jalan lambat tu. Jadi sifat mendahulukan orang dalam bab ibadat ni tuan-tuan, Ibnu Athaillah As-Sakandari sebut makruh. Kemudian yang keempat, kasih sayang sama Islam adalah suatu kemestian. Inilah yang diasaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan begini berpunca daripada kemesraan berkomunikasi, kemesraan, kecintaan dan kasih sayang serta saling bersimpati. Kejayaan Rasulullah SAW melahirkan masyarakat yang harmoni dan simpati dapat dijadikan contoh yang paling baik bagi mewujudkan suasana kerjasama dalam masyarakat ni. Baik. Jadi kasih sayang sama Islam ni adalah suatu kewajipan, suatu kemestian. Dan benda ni yang Nabi buat ketika mana Nabi berhijrah ke Madinah. Nabi SAW tuan-tuan, di antara resipi kejayaan ni ketika mana dakwah di Madinah ialah Nabi menyatu padukan, mewujudkan kasih sayang antara orang. Yang pertama orang Ansar dulu, iaitu Aus dengan Khazraj. Ansar ni ialah terdiri daripada dua puak asalnya, puak Aus dengan puak Khazraj. Aus dengan Khazraj ni tuan-tuan, sebelum kedatangan Islam ke Madinah, balah semua. Dan yang mencatur perbalahan dia ni siapa? Yahudi. Yahudi dia ada sebab kenapa dia Yahudi ni tuan-tuan, suatu bangsa yang tak ada tanah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sejarah Yahudi ni tuan-tuan, dia ni kaum pelarian, suatu bangsa yang tak ada negara. Dan mana-mana tempat dalam dunia orang benci orang Yahudi ni. Yahudi ni tuan-tuan, mana-mana dia duduk dalam dunia ni orang benci belaka, tak ada siapa suka. Pelik kalau ada orang boleh suka orang Yahudi, memang banyak orang. Sebab Yahudi ni daripada dulu sampai sekarang tak ada siapa suka. Bahkan dia antara bangsa yang banyak melancarkan peperangan dengan Nabi, yang banyak membunuh Nabi-Nabi. Dia tak boleh terima kalau Nabi daripada bangsa lain, tak boleh. Nabi kena muncul daripada bangsa dia je, tapi hok muncul daripada bangsa dia pun dibunuh. Tu nak cerita jahat Yahudi. Yahudi ni tuan-tuan, dia ni kaum minoriti masa dekat Madinah, tapi dia perlu menguasai Madinah. Masa tu Yasrib lah, sebelum Nabi Islamkan Madinah ni, nama dia Yasrib. Cara dia nak menguasai Yasrib macam mana? Iaitu dengan dia melaga-lagakan antara Aus dengan Khazraj. Dan taktik ni tuan-tuan sampai ke hari ni lah Yahudi ni pakai. Kita ni tuan-tuan umat Islam besar. Kalau kita kira jumlah populasi orang Islam dekat seluruh dunia ni tuan-tuan, besar jumlah kita. Kita penganut agama yang paling ramai ada dalam dunia ni. Tapi kita ditindas, dipermain-mainkan oleh Yahudi dengan mereka ni. Taktik yang sama dia guna daripada dulu sampai sekarang. Divide and rule. Dia pecah belahkan kita orang Islam. Dia mencaturkan perbalahan, menjadikan Sunni dengan Syiah sebagai perbalahan, Wahabi dengan Aswaja perbalahan. Dia jadikan mazhab-mazhab yang empat khilaf, berbalah antara sana. Khilaf memang khilaf, tapi menjadikan benda itu sebagai asas kepada perbalahan. Ni benda yang dibuat, dicaturkan perbalahan kalangan orang Islam. Dulu tuan-tuan, benda ni juga yang Yahudi ni buat kepada orang puak Aus dengan Khazraj. Dia kecil, dia puak minoriti. Kalau dia nak tanding pilihan raya umpamanya, memang tak menang dia ni. Faham? Memang tak menang. Tapi cara dia ialah dia laga-lagakan Aus dengan Khazraj. Dan Nabi SAW bila mana Nabi nak meluaskan dakwah ke Madinah, pertama Nabi mengadakan perjanjian dengan Aus dengan Khazraj. Disatukan mereka ni menjadi satu puak saja, itu Ansar. Maknanya Nabi damaikan dulu perbalahan antara dua puak yang besar di Madinah ni. Setelah mereka ni berdamai menjadi satu puak, iaitu Ansar sahaja, lalu Nabi bawa kaum Muhajirin daripada Mekah ni berhijrah ke Madinah. Nabi satukan pula, Nabi takhirkan, iaitu persaudarakan mereka ni, jadikan mereka ni seakan-akan anak beranak. Jadi ni benda yang Nabi buat. Nabi dok bawa orang orang Mekah ni, orang masuk bodoh gitu je ke Madinah. Lepas tu pandai-pandailah baik dengan orang Madinah. Pertama Nabi satukan dulu orang Islam.
Dan ketika mana sebelum kedatangan Islam, Madinah ni tuan-tuan, ataupun Yasrib pada asalnya nama dia ni, orang Arab iaitu Aus dengan Khazraj ni dipermain-mainkan oleh Yahudi ni. Dipermain-mainkan oleh mereka. Sehingga walaupun mereka ni ramai, tapi mereka tidak mampu kata menguasai Madinah. Bahkan mereka ni banyak menjadi penghutang kepada Yahudi. Dia taktik orang Yahudi buat ni tuan-tuan, antara cara dia nak pegang. Cara dia nak pegang orang Madinah ni, dulu kita pernah cerita rasanya, iaitulah orang Arab dia nakkan sokongan. Faham tak? Dia siapa-siapa nak jadi ketua, dia kena ada pengikut. Tapi nak ada pengikut ni, dia kena pandai belilah pengikut dia. Faham? Macam rasuah lah. Macam rasuah. Tapi dia tak beri pitih. Faham? Dia tak ada lah bagi pitih semua, tak ada lah. Tapi cara dia benda, orang Arab ni tuan-tuan, dia perangai dia beribu-ribu. Jadi siapa yang nak orang kata jadi ketua, dia kena pandai orang kata mengadakan parti untuk berfoya-foya. Tapi nak buat parti semua tiap-tiap malam semua, mana dia pitih? Tokai balok kan nak kalau gitu. Jadi cara dia, masa ni orang Yahudi ambil kesempatan. Dia gunakan kekayaan mereka, beri pinjaman riba kepada puak-puak Arab ni, pemimpin-pemimpin Arab ni. Jadi orang Arab ni tuan-tuan, pemimpin-pemimpin di kalangan orang Arab masa tu, dia bolehlah orang kata buat jamuan, buat pesta semua. Jadi orang yang banyak boleh sediakan hiburan, hak ni orang akan ikut. Ni orang kata jahiliah. Tapi jahiliah dan jahiliah pun macam kita hari ni sama je. Hari ni tuan-tuan, kadang-kadang orang tak fikir siapa yang boleh bawa maslahat agama. Orang tengok siapa boleh bawa maslahat yang memenuhi nafsu dia. Orang tu yang akan diikut. Tu biasa dalam mana-mana negara pun gitulah. Gitu je manusia. Dan benda ni yang Yahudi buat kepada orang Arab. Sehingga akhirnya mereka ni tuan-tuan, akibat pinjam semua. Lepas pinjam. Akhirnya mereka ni tak mampu nak bayar pinjaman tu. Sehingga akhirnya mereka ni harta pada habis gitu je. Jadi cara Nabi nak orang kata bebaskan orang Arab ni daripada, ataupun orang selepas tu mereka ni masuk Islam, caranya ialah Nabi wujudkan pasar Madinah. Pertama sekali Nabi pecahkan monopoli orang Yahudi di Madinah. Mereka ni bukan setakat menguasai dari sudut hutang, mereka juga menguasai ekonomi orang-orang Madinah pada ketika itu. Jadi Nabi wujudkan pasar, Nabi wujudkan pasar orang Islam. Orang Islam hanya berniaga di situ. Dak giniaga dah dekat pasar orang Yahudi ni. Dak campur dengan orang Yahudi. Jadi boykot dalam Islam ni memang ada tuan-tuan. Ataupun kita katakan buy Muslim first. Tapi hari ni terbalik. Hari ni orang Islam boykot Muslim first. Berlaku benda gitu ni ke orang Islam. Hanya kerana fahaman-fahaman tertentu. Jadi ni orang kata benda yang tak sepatutnya berlaku. Benda ni tuan-tuan, Nabi buat dulu. Sehinggalah orang Madinah ni, mereka dapat membina balik ekonomi dia, seterusnya memecahkan monopoli yang dibuat oleh orang Yahudi di Madinah. Tapi nak cerita kekuatan mereka berpunca daripada kesatuan. Nabi tak jadikan Islam, tak bawa dakwah Islam ni masuk tanpa berstrategi. Nabi buat strategi, iaitu pertama sekali menyatukan orang Islam. Dan begitu juga Salahuddin Al-Ayyubi, ketika mana dia nak menakluk Jerusalem, yang dah berada ratusan tahun di bawah kekuasaan orang Kristian. Pertama sekali dia satukan antara Sunni dengan Syiah yang dah berbalas sejak sekian lama. Disatukan mereka ni. Bila disatukan mereka ni, barulah orang kata Jerusalem ni dapat ditakluk. Jadi di sini tuan-tuan, kita nak menceritakan bila mana orang Islam dia saling berkasih sayang. Maknanya dia tidak ada hasad dengki sesama dia. Dia menganggap saudara seagama dia ni umpama adik-beradik kandung dia sendiri. Maka di situ dia akan wujud kejayaan. Dia akan melahirkan bibit-bibit kejayaan kepada orang Islam. Tapi orang Islam ni selagi dia dok balah sama-sama dia, atas apa sebab, sama ada mazhab ke, fahaman, ideologi apa saja, selagi dia dok balah pasal benda-benda gitu, maka selama itulah dia akan dipermain-mainkan oleh orang kafir. Tuan-tuan, kita tengok orang kafir ni tuan-tuan. Orang kafir ni tuan-tuan, walau apa saja fahaman dia pun macam kita kot. Dia ada banyak mazhab, dia ada banyak ideologi, dia ada banyak political thinking mereka, dia macam-macam. Tapi tuan-tuan, dalam bab nak melemahkan Islam, dalam bab nak menghapuskan orang Islam, mereka akan bersatu. Benda ni sepanjang zaman kita boleh nampak. Walaupun kalau kita kira mazhab tuan-tuan, umpamanya lah, kita dalam mazhab, dalam Islam kita ada 4 mazhab yang utama lah. 4
4 mazhab. Tak banyak, 4 mazhab yang paling utama. Ada pun yang lain-lain tu kecil sangat mazhab dia. Tapi dalam agama Kristian ada 16 mazhab. Mazhab dalam agama Kristian ada 16. Banyak lagi pada kita. Tapi baloh-baloh dia tuan-tuan, tak, walaupun mereka mengikut Bible yang berbeza-beza, dia Injil dia orang ni tuan-tuan lain-lain. Luke lain, Luther lain, Matthew lain, Yohanes lain, ni macam-macam. Kitab dia itu sendiri pelbagai versi. Faham? Pelbagai versi kitab dia. Kita ni Quran satu je. Mana-mana mazhab sekalipun tuan-tuan, kalau wujud dalam dunia ni orang Islam, mana-mana mazhab pun Quran satu je. Kita tak ada Quran versi Syafi'i, Quran versi Hambali, versi Maliki, versi Hanafi. Tak ada. Versi Zahiri ke, versi Syiah ke, tak ada. Kita Quran satu je. Tapi kadang-kadang kita ni lagi susah nak bersatu banding dengan ada Bible banyak-banyak. Jadi di mana kesilapan kita? Ini benda-benda yang kita kena, orang kata, fikirkan balik. Orang kafir ni tuan-tuan, bila mana dia nak, memang dia banyak mazhab, banyak parti, banyak puak, tapi bila nak menghapuskan Islam, nak serang orang Islam, mereka akan bersatu. Ini orang kafir. Sebab tu apa hikmah kita duk baca dalam takbir raya? Dak, wa hazamal ahzab wahdah. Dan Allah Taala menghapuskan tentera Ahzab dengan esanya. Nanti kita akan huraikan dalam bahagian lain dalam syarah hadis ni pasal ni. Cuma kita nak sebut dia pasal perang Ahzab. Cuma kita nak cerita pasal apa Allah Taala suruh kita sebut kalimah ni. Wa hazamal ahzab wahdah. Dan Allah Taala menghapuskan tentera Ahzab. Ahzab ni tuan-tuan dia jamak kepada kalimah hizbun, parti. Parti ni maksudnya kumpulan ataupun bahagian. Jadi pasal tentera Ahzab ni siapa? Ahzab ialah kumpulan tentera gabungan antara musyrikin Quraisy dan juga orang Yahudi daripada Madinah. Yang mana sejarah asal kepada peperangan Ahzab ni ialah bila mana ada sekumpulan Yahudi yang dihalau keluar daripada Madinah kerana mereka ni melanggar janji dengan Nabi, lalu mereka ni dihalau keluar. Lalu mereka ni sakit hati dengan Nabi, mereka mengadakan pakatan dengan musyrikin Quraisy. Buat pakatan untuk serang negara Islam Madinah pada ketika tu. Dan mereka juga mengadakan pakatan sulit, perjanjian sulit dengan Yahudi Bani Quraizah. Yang mana Bani Quraizah ni tuan-tuan salah satu puak Yahudi Madinah yang diperjanjian dengan Nabi. Dan mereka ni sepakat melakukan serangan ke atas kota Madinah, yang mana kita ringkaskan perjalanan perang Ahzab ni berakhir dengan kekalahan kepada tentera Ahzab ni. Iaitu bila mana Allah Ta'ala menghantar satu angin kencang pada satu malam, menterbalikkan habis khaimah-khaimah dan barisan tentera Ahzab ni. Lalu mereka akhirnya balik, kalah bodoh gitu je, balik lari ke Mekah. Dan Yahudi Quraizah bila mana mereka balik ke perkampungan mereka di Quraizah di Madinah ni, Nabi arahkan kumpulan sahabat pada ketika tu diserang perkampungan Quraizah ni kerana mereka ni belok perjanjian dengan Nabi. Sehingga tuan-tuan nak cerita betapa tegahnya Nabi pada ketika tu, marahnya Nabi, murkanya Nabi kepada puak Quraizah yang melanggar perjanjian ni. Sehingga Nabi sebut la tusalliyannal asra illa fi Quraizah. Jangan kamu sembahyang asar melainkan kamu sampai di Quraizah. Nabi sebut gitu. Jadi di sini tuan-tuan, kalau kita berpunca daripada hadis ni lah, ada dua kumpulan sahabat. Ada sebahagian bila masuk semayang asar, bila masuk waktu asar, di pertengahan jalan mereka semayang. Sebahagian lagi semayang dekat Quraizah betul-betul. Mana tuan-tuan, hak ni kita cerita pasal kefahaman lah. Ada sahabat yang memahami secara yang tersurat daripada arahan Nabi. Ada sahabat yang memahami secara tersirat. Yang faham secara tersurat, maka mereka tak semayang asar melainkan dekat perkampungan Quraizah. Walaupun masa tu dah sampai malam dah, baru semayang asar. Ada pun satu kumpulan lagi semayang tengah jalan kerana mereka memahami hadis Nabi ni dengan maksud yang tersirat. Iaitu maksud arahan Nabi ni ialah bertolak segera, cepat, kena bertolak cepat ke Quraizah ni, biar dan semayang asar dekat Quraizah. Itu maksud dia. Tapi kalau dah masuk waktu, semayanglah asar. Gitu. Faham tak? Jadi wujud dua kefahaman dalam kalangan sahabat pada ketika tu.
Cuma nak cerita kenapa Nabi sampai sebut gitu. Walhal menangguhkan solat. Tak, umpama kalau kita ambil pandangan yang sembahyang asar di Quraizah. Maknanya di sembahyang asar lewat. Tak, dekat Quraizah sampai malam buat sembahyang asar. Tapi maknanya nak cerita tu tuan-tuan, kenapa Nabi suruh gitu sehingga mereka ni melewatkan solat? Adakah sembahyang menangguhkan solat ataupun melewatkan solat ni dibenarkan? Tak. Sebenarnya pada asal tak dibenarkan. Tak ada siapa kata sembahyang pada sembahyang di luar waktu ni adalah dibenarkan. Dan tidak ada siapa yang mengatakan tidak penting sembahyang dalam waktu dia. Tapi pengkhianatan mesti dibalas dengan segera. Maknanya Nabi suruh sahabat ni segera membalas pengkhianatan yang dibuat oleh puak Bani Quraizah ni, sehingga Nabi kata jangan sembahyang asar melainkan sampai dekat Quraizah baru sembahyang. Mana ketegasan Nabi pada ketika tu. Ala kulli hal Nabi tak tarjih mana-mana. Nabi tak kata huk sembahyang tengah jalan betul, huk sembahyang dekat Quraizah salah, ataupun huk sembahyang dekat Quraizah ni betul, huk sembahyang dekat tengah jalan ni salah. Nabi tak kata mana-mana. Walhal sahabat mengadukan benda tu pada Nabi. Maknanya dua-dua betul berlaku. Dua-dua betul berlaku. Baik. Apa yang nak diceritakan di sini tuan-tuan? Kenapa Allah Taala suruh kita baca wa hazamal ahzaba wahdah, dan dia menghapuskan tentera Ahzab dengan esanya. Maknanya Allah Taala menghapuskan tentera Ahzab ni dengan kekuasaan dia. Kerana nak mengingatkan kepada kita orang Islam bahawa dalam setiap zaman akan sentiasa ada kumpulan-kumpulan orang kafir ni yang akan melakukan pakatan, yang akan sentiasa melakukan pakatan, sama ada mereka dengan orang kafir ataupun mereka dengan orang munafik di kalangan orang Islam. Mereka akan adakan pakatan untuk menghancurkan orang Islam. Kerana tu kita orang Islam tak boleh sama sekali kita ni balah sama-sama kita. Balah tu biasalah, berbeza pendapat tu biasalah. Dok, Allah Taala dok buat manusia ni macam kuih baulu. Masuk dalam satu sarang, keluar sama. Tu pun kalau kita bakar baulu dok sama kok. Hok ni, hok tengah ni hangus sikit, hok tepi tu gebu sikit. Mana baulu sesarang tu pun dok sama kok belaka. Sementara manusia hok lahir daripada rahim yang berlainan. Yang lahir daripada satu rahim yang sama pun berbeza-beza. Sementara daripada rahim yang berlainan. Maka perbezaan khilaf di kalangan manusia benda tu sama. Dan khilaf di kalangan kita ni tuan-tuan, hanya yang mewujudkan pelbagai idea, pelbagai pandangan. Maknanya kalau kita orang Islam pandai mengurus benda-benda ni, perbezaan pendapat, perbezaan pandangan dia tidak menjadikan kita ni berbaloi. Tetapi dia mewujudkan ruang percambuhan ilmu yang baik, yang mantap, yang masuk, yang rana. Tapi kalau kita orang Islam ni dah kerja duk balah, duduk satu mazhab pun balah kok. Tak jadi apa kok. Jadi dan tuan-tuan takkan jumpa dalam satu zaman tak ada orang duk balah, tak ada. Dalam satu zaman cekap zaman mana sepanjang dalam sejarah Islam ni tak ada orang Islam balah. Tak ada orang Islam duk berbeza pendapat. Semua orang Islam duduk dalam satu mazhab je, ada? Tak ada. Tak ada, tak akan berlaku benda tu. Sebab memang fitrah manusia ni Allah Ta'ala jadikan mereka muncul dengan pelbagai idea yang berbeza. Dan perbezaan pendapat di kalangan orang Islam bukanlah satu benda yang perlu diperbalahkan secara besar-besaran. Macam kita hari ni dah balah pasal pok ya concode dah. Nikah dengan benda ni. Kasih di Rusi tu dulu. Nikah. Jadi ramailah orang pertikaikan, kata tak sah nikah apa semua. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang hok balah orang lain, hok sedap orang lain. Tok kawan tu selesai dah. Kita je duk balah lebih-lebih. Ala kulli hal, bila kita pandai meraikan pendapat, maka benda itu tak sepatutnya menjadi suatu benda yang perlu diperselisihkan secara besar-besaran lah. Walaupun wujud ketidaksenangan akibat daripada tindakan akad nikah yang katanya tidak memenuhi syarat nikah semua. Tapi kita juga kena melihat dari sudut sisi yang lebih luas, terutama bila melibatkan saudara kita yang baru masuk Islam. Tuan-tuan, Angelina Tan tu ataupun nama Islam dia Ardini tu. Dia tu orang baru masuk Islam. Dia tak sepatutnya orang kata terlibat lagi dengan perbalahan pendapat besar di kalangan kita. Tapi kita ni orang kata buat balah. Jadi kadang-kadang dia boleh memberi kesan yang tak berapa baik kepada saudara kita yang baru masuk Islam. Ala kulli hal benda tu dia ada khilaf pendapat dan ada pendapat yang boleh diraikan. Sama ada kita setuju ataupun tidak dengan benda yang berlaku, tapi di sana adanya
nas dalil masing-masing. Orang yang pegang kata sah dia ada dalil dia, yang kata tak sah pun ada dalil dia. Tapi pandai-pandailah kita kata cari ruang titik pertemuan antara kita. Kadang-kadang sampai benda-benda yang sebegini dia boleh memberi kesan yang tak berapa baik sebenarnya. Perbalahan-perbalahan sebegini dia boleh berlaku di kalangan kita orang yang dah lama Islam. Tapi bagi orang yang nak baru masuk Islam ni tuan-tuan, dia tak biasa dengan perbalahan mazhab ni. Sebab dia dalam agama dia bukan tak ada mazhab, tapi tak cara pun pasal agama dia. Masuk Islam lah macam-macam pendapat pula. Jadi bukan senang orang baru masuk Islam dia nak terima benda gitu. Jadi di sini dia bergantung kepada kebijaksanaan kita menguruskan krisis, menguruskan perbezaan pendapat, supaya tidak mewujudkan ketegangan kepada orang yang baru masuk Islam. Kemudian antara sifat orang yang beriman ialah saling bantu-membantu seperti mana yang diasaskan oleh Rasulullah SAW. Antaranya ialah dengan wujudnya keadaan bersimpati antara anggota masyarakat. Bab kata pepatah, cubit peha kiri, peha kanan pun terasa sakit. Jadi di antara sifat orang beriman ni dia saling bantu-membantu. Dan sikap bantu-membantu ni tuan-tuan dia lahir bila mana adanya wujud kasih sayang sesama orang beriman. Kita ni tuan-tuan kalau tak ada kasih sayang, dosa kata kita sama-sama orang Islam, dosa kata kita sama-sama orang beriman. Kita dengan adik-beradik kita pun kalau kita berbalah, adik-beradik kita susah, kita nak tolong. Maknanya nak cerita pentingnya sifat kasih sayang ni, perasaan kasih sayang antara sesama orang Islam. Macam mana kita nak prihatin terhadap saudara seagama kita yang berada di Palestin sekarang ni, dia keprihatinan dia akan lahir bila wujud kasih sayang. Kalau kita tak ada kasih sayang sama orang Islam, benda yang berlaku di Palestin kita akan menganggap benda tu hadiah, bukan masalah kita. Begitu dia akan lahir. Tapi kalau kita ada perasaan kasih, kecaknaan kepada saudara seagama, maka walau berada di hujung dunia sekalipun permasalahan seorang Muslim, maka dia akan menjadi masalah bagi kita sama orang Islam. Ini nak cerita wujud sifat kasih sayang, bantu-membantu antara orang beriman ni. Jadi saya dah berhajat nak panjangkan kuliah pada malam ni, oleh kerana malam ni dia bola Malaysia, orang kata Malaysia lawan dah, budak tahu hamba dak haji cara bola dia pun. Tapi sebab awal-awal dalam grup pengkuliah, ni nak cerita kritikal kalau gini ni. Kita orang ustaz-ustaz pengkuliah ni tuan-tuan, kita ada grup kita. Tapi dah ada dah warning, malam ni jangan ingat lama ingat kuliah, sebab ada bola malam ni. Malaysia lawan Melaka, kita bawa perlawanan Malaysia aja, jadi kita dah tahulah. Jadi kita pun sebagai meraihkan lah maslahat ataupun minat masing-masing tiap malam dengar malam ni kita pendeklah sikit biar sama-sama dapat peluang lah. Hamba kalau balik dia tengok bola, tapi orang lain kalau rasa minat dengan bola tengoklah. Hamba kalau balik tengok golok keri gitu lah. Itu je kita ada. Jadi cukup sekadar sajalah. InsyaAllah kita akan sambung balik perbincangan kita pada siri kuliah yang akan datang. Jadi mudah-mudahan segala apa yang disampaikan pada malam ni sama-sama dapat kita ambil manfaat dan kita amalkan. Segala apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, apa yang tersilap dan terkurang tu datang daripada kelemahan diri saya sendirilah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.